Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari surah Al-Kahfi, bermula dari ayat kita ulang dari ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, kita baca hari ini dari surah Kahfi. Bermula dari ayat 103 kita baca, dan hari semalam kita dah baca sedikit daripada ataupun awal yang kita baca hari ini telah pun kita baca pada hari semalam. Dan kita berhenti pada ayat semalam 106, iaitulah kisah menceritakan orang yang paling rugi di hari kiamat. Ialah orang yang paling rugi kehidupan dia lah. Ialah orang yang datang mengharapkan dia ada sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi ada kebaikan yang dia lakukan dalam hidup dia, tapi akhirnya bila dia sampai ke akhirat, kebaikan tersebut adalah tidak bernilai sedikit pun. Dan dalam bab ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azimu as-saminu yawma al-qiyamah la yazidu 'inda Allahi janaha ba'udah. Sesungguhnya akan datang seorang lelaki yang besar dan gemuk pada hari kiamat. Dia tidak bernilai atau tidak bernilailah, berat dia di sisi Allah walaupun seberat sayap nyamuk. Yani dia ni gemuk, bila ditimbang pada timbangan mizan tak bernilai timbangan dia walaupun seberat sayap nyamuk. Dan Nabi SAW pun bersabda, iqra'u in syi'tum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Bacalah kalau kamu mahu ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala kata fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Ayat yang ke-105, iaitulah kami tidak akan tegakkan, nilaikan sesuatu pun pada kebaikan yang mereka lakukan. Dan kita dah nyatakan sebabnya, kerana seorang yang kafir, dia ni menyembah Tuhan yang lain dari Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dalam bab keimanan ni, harta kita yang paling bernilai, semalam kita dah sebut, sebaik-baik orang kafir, dia tidak akan ada nilai di sisi Allah. Dan seburuk-buruk orang mukmin, kurang-kurang keimanan dia tu nilai yang sebesar di sisi Allah. Dalam satu hadis yang dinyatakan dalam riwayat Imam Al-Hakim, kalau tak silap,
seorang lelaki didatangkan pada hari kiamat dengan 99 kitab catatan. Setiap satunya saujana mata memandang, maddal basar, sejauh mata memandang setiap lembaran kitab dia. Dia ada 99. Bila dalam 99 tu penuh dengan amalan buruk. Sehingga bila ditimbang pada hari akhir, pada hari kiamat, pada timbang, dia sangka dia akan binasa. Dia sangka dia akan binasa. Dan bila ditanya, apakah kamu ada nak kata sesuatu keuzuran, makna kamu buat ni kerana keuzuran, terpaksa ke macam mana, ataupun malaikat menzalimi kamu, malaikat tulis apa yang sebenarnya kamu tak buat, dia kata semuanya tak ada. Apa yang tertulis benar sebagaimana yang dia buat, dan dia tidak ada alasan untuk nak kata benda ni terpaksa dan sebagainya. Sehingga dia rasa dia akan binasa. Tiba-tiba dalam keadaan tersebut, Allah Azza wa Jalla kata, kamu ada amalan baik satu lagi, iaitulah kalimah syahadah la ilaha illallah, iman dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bila diletakkan pada satu lagi timbangan, iaitu timbangan kebaikan, kalimah la ilaha illallah itu lebih berat daripada semua dosa-dosa dia. Ini nilai iman, nilai iman, nilai syahadah. Sebab tu kita yang sudah beriman ni syukur alhamdulillah. Kita beriman kepada Allah, Tuhan yang satu-satunya, Tuhan yang benar, the real God, the true God, Tuhan yang sebenar. Dialah yang Maha Pencipta. Cumanya dalam masa yang sama, umat Islam kena jaga iman ini. Jangan sampai dia ni terbatal. Umat Islam hari ni dia kena ngaji perkara-perkara yang membatalkan syahadah, perkara-perkara yang membatalkan iman, supaya mereka tidak mudah terjebak dengan perkara-perkara. Kalau kita orang Islam ni anti sangat dengan kesyirikan. Pasal apa? Sebab dia adalah pembatal iman. Kenapa siapa orang anti kepada kesyirikan? Pergi ke kubur keramat minta doa, kita sangat berhati-hati. Kalau boleh janganlah, kita kata, jangan bermain dengan api. Kalau mereka kata tak, kita bukan sembah kubur tu, kita minta dengan dia supaya dia minta dengan Allah. Dia kata gitu. Tahap pertama dia mungkin pergi, dia doa di kubur, dia kata, ya Allah, dengan berkat walimu ini, contohlah dia kata, dengan berkat walimu ini kurnialah kepada kami hajat-hajat kami. Mula-mula dia sebut tahap tawassul lah. Minta sebut nama Allah, ya Allah, dengan berkat tuan kubur, tunaikanlah hajat-hajat kami. Yang tu kita kata dari sudut sunnah, Nabi pun tak ajar lagu tu. Mari pula tahap yang seterusnya, seru yang ahli kubur, wahai fulan bin fulan, mintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar tunaikan hajat-hajat kami. Dia masuk ke dalam yang lebih dalam. Pada asalnya dia minta dengan Allah, minta kepada Allah dengan berkat tuan kubur. Masuk kepada satu tahap lain, minta dengan tuan kubur supaya minta dengan Allah. Nama Allah dalam dua-dua situasi ada. Yang satu diseru, yang kedua supaya fulan tu minta dengan Allah. Satu kita kata benda ni bertentangan dengan sunnah. Nabi tak pernah ajar pun kita begitu. Yang kedua, betul ke alasan tu sebenarnya tidak menjatuhkan seseorang kepada kesyirikan? Kalau kata saya tak sembah, dia kata dia tak sembah, fulan tu cuma dia jadikan orang ni perantara antara mereka dengan Allah. Maknanya, hai fulan minta dengan Allah.
perantara antara mereka dengan Allah. Cuba kita perhatikan, ada alasan sebegitu yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran? Jawapannya ada. Dan itulah sebenarnya alasan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin yang mana mereka ni apabila ditanya tentang sembahan-sembahan mereka, dalam surah Hud tak silap saya, cuba tengok kejap. Surah Yunus, Surah Yunus ayat 18. Surah Yunus ayat 18. Surah yang ke-10 ayat ke-18. Mereka kata apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka menyembah dari selain Allah apa yang tidak dapat memberi mudarat kepada mereka dan apa yang tidak dapat memberi manfaat kepada mereka. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ni orang-orang yang menyembah selain dari Allah, mereka berkata, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini, sembahan-sembahan ini adalah syufa'auna 'indallah, perantara antara kami dengan Allah. Pemberi syafaat, pemberi pertolongan. Macam orang musyrikin Mekah masih lagi menghadap Kaabah, cuma berhala tu diletak antara mereka dengan Kaabah. Jadi isunya kalau orang dulu pun orang dia tahu dah patung tu tak boleh memberi manfaat atau mudarat. Cuma dia kata patung ni adalah perantara antara kami dengan Allah. Masih ada lagi dak watak Allah Azza wa Jalla dalam doa mereka? Ada. Tapi natijahnya mereka akan mengagungkan patung-patung berhala itu dan mereka menganggap di situlah tempat mereka mendapat apa yang mereka hajatkan. Terbatal iman. Yang tu kita bimbang. Ahli sunnah ni dia paling takut dosa paling besar itu dosa syirik yang tidak terampun. Dosa-dosa lain dia bimbang juga, tapi dia tahu bahawa dosa lain masih boleh diampunkan oleh Allah. Dosa syirik paling takut. Sebab itu kita ingatkan jemaah, orang mendengar, baik generasi-generasi muda, kena hati-hati, kena tahu apa benda yang boleh sampai ke jatuh syirik. Ni sampai semalam saya pun tak tahulah, ada seorang share satu kumpulan pelajar pergi ke kuil Hindu menyertai majlis doa mereka. Pakai tudungnya, pakai apa. Saya pun tak tahulah alasan dia apa, nak pergi ziarah ke, nak pergi apa. Tapi meniru ritual orang-orang yang bukan Islam. Hukumnya bukan ringan, bukan mudah. Orang tu telah meletakkan agama dia dalam situasi yang sangat-sangat kritikal. Dia telah menggadaikan agama dia. Sebab tu dalam isu-isu sebegini kita kena jaga keimanan akidah kita. Bukan kerana manusia, bukan kerana semua orang tu, bukan kerana nak jaga harmoni dak. Ada kerana itu hak yang paling besar, hak antara kita dengan pencipta kita. Yang paling besar hak atas kita ni bukan mak ayah kita, bukan raja kita, bukan pemimpin kita, bukan keluarga kita, bukan majikan kita. Kalau dia ni hamba, bukan tuan dia sekalipun. Hak paling besar dalam hidup ni adalah hak pencipta dia, iaitulah Tuhan. Hak ni hak paling nak kena jaga. Tak jaga hak ni, sampai hari akhirat semua amalan dia tidak bernilai. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, kata Allah, binasa, habis licin amalan kamu. Sebab itu inilah orang yang paling rugi. Inilah orang yang paling rugi. Iaitulah orang yang banyak kebaikan dia di dunia, tapi di hari akhirat
dia adalah orang-orang yang rugi. Kadang-kadang ialah zaman kita ni banyak sangat fitnah tentang akidah. Akhir zaman ni fitnah akidah tu macam-macam. Yang kita sebut sebagai gerakan ajaran-ajaran sesat yang nak dihidupkan kembali, sampai percaya Abu Ya dia sebagai Rasulullah. Tak mati Abu Ya dia. Ni ekonomi memang kuatlah, dahsyatlah. Pemakaian pun baguslah. Tapi soal akidah itu boleh membatalkan iman. Mari pula golongan-golongan Syiah yang mengkafirkan sahabat, yang mana ritual pun pukul-pukul badan, luka-lukakan badan. Sampai tahun ni terbaru dia upgrade sikit dia punya ritual sakit 10 Ashura tu. Kalau dulu pakai pedang ya, ada beberapa tempat lah ni dia upgrade, dia pakai pistol. Semalam saya satu video di tengah tu dia letak pistol dekat perut tu. Dia tembak. Rasa tahulah orang tu mati. Macam-macam. Yang Islam tu, bari Islam tu berlepas diri daripada mereka syirik. Tapi lah ni idea-idea sebegini mendapat tempat. Mana berapa ramai kalau di universiti-universiti anak-anak muda mula menzahirkan mereka adalah Syiah, mereka adalah etis, mereka adalah macam-macam lah pengikut ajaran. Itu fitnah kepada umat Islam sendiri. Tapi dalam masa yang sama Allah Azza wa Jalla ingatkan, siapa yang tidak beriman kepada Allah, hari akhirat binasa amalan mereka. Ini jaga iman tu nombor satu sekali. Jangan sampai kita ni cenderung kepada kekufuran dan kesyirikan. Dan kita kena berusaha untuk menyelamatkan akidah umat. Di zaman ini kita kena berusaha menyelamatkan akidah umat. Yang ngajarnya yang tak mampu, marilah mana kalau kita sekadar share, sebar kuliah-kuliah akidah, kuliah-kuliah berkaitan dengan iman, ke bahaya ajaran sesat dan sebagainya. Tapi kita kena tahulah ajaran sesat mana yang sebenar-benarnya, kenapa dia sesat tu dan sebagainya. Jangan main hentam, ni sesat tu sesat, silap-silap. Orang ahli sunnah sebenar pun dia kata sesat juga. Kita tahu apa kata sesat. Syiah kenapa dia sesat? Kalau Arqam kenapa dia sesat? Kita kena tengok kenapa. Ni satu kumpulan lalu Syiah kita kata mereka mengkafirkan sahabat. Dia kata pak kita tak sapalah gitu mengkafirkan sahabat. Habis itu mau ikut imam mana? Kalau ikut imam daripada sana, ke Tehran, ke Iran, itulah pegangan mereka. Kau mau ikut imam mana? Imam mana pegangan kan? Syiah Malaysia ni siapa dia? Dia punya masdar dia panggil, sumber dia. Tak dapat lari dah. Kalau mereka tak zahirkan diri mereka sekarang ni, hanyalah kerana mereka belum mendapatkan kekuasaan ataupun mereka takut nak menzahirkan. Bila dah dia ni ada kuasa ramai dan sebagainya, terang-teranganlah dia akan buat bagaimana di Iran, di Lubnan dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Kita berlindunglah dengan Allah daripada fitnah-fitnah berkaitan dengan akidah. Dan mereka ni seiring dengan fitnah akhir zaman makin berkembang. Seiring dengan fitnah akhir zaman makin berkembang. Kena jaga keselamatan kita. Baik. Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Itulah balasan bagi mereka, iaitu jahannam, disebabkan mereka kufur dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai permainan, sebagai ejek-ejekan. Mereka malah mengejek orang-orang yang ataupun para rasul dan ayat-ayat Al-Quran. Dan itu realiti. Kita tengoklah ni pun orang-orang geng-geng kafir ni,
mempersendakan Nabi Muhammad, mempersendakan Al-Quran. Itu memang kerja dia dah. Allah Ta'ala sebut ni lah sifat dia dalam Quran. Dan kita tak tahan ni umat Islam yang mana bila Nabi dia dihina, relax, tak ada masalah. Bila ayat Quran dipermainkan, relax, tak ada masalah. Oh, tu memang dah kafir memang sifat gitu. Dia menjustifikasikan perbuatan itu sebab orang tu kafir, memang dia akan kata gitu. Dan memanglah dari Quran pun sebut. Tapi kita sebagai umat Islam, apa yang kita kena buat? Perasaan benci kepada orang yang menghina Nabi. Kita kata Abu Lahab tu sampai peringkat Nabi, Allah Ta'ala halalkan untuk cela dia dalam solat dan di luar solat. Padahal solat ni waktunya orang kata benda baik-baik je. Rupa-rupanya mencela orang yang telah menghina Nabi seperti Abu Lahab adalah satu ibadah. Mana Allah abadikan dia dalam Quran sehingga orang cela dia sampai kiamat. Dia kata ke Nabi sekali je, tabballaka ya Muhammad alihadza jama'tana. Celaka kamu wahai Muhammad. Kerana ni kamu kumpulkan kami. Allah Ta'ala balas dia punya tu sampai peringkat akhir zaman. Dalam solat pun boleh kata Abu Lahab, di luar solat pun apatah lagi. Kita sebagai umat Islam tu kena ada stand. Lah ni umat Islam pun dalam keadaan lemah juga. Fitnah tu di mana-mana saja. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari fitnah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi mereka jannatul firdausi nuzula, syurga firdaus sebagai tempat tinggal. Sebagai tempat tinggal. Syurga firdaus dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang syurga firdaus. Apabila kamu minta dengan Allah, mintalah syurga firdaus. Bila kamu minta kepada Allah, mintalah syurga firdaus. Rabwah Rabiyah martafa'a minal ardi baina sahlaini nahraini. Rabwah, tanah kawasan tinggi. Disebut dalam Imam Qatadah berkata, Al-Firdaus rabwatul jannah wa awsatuha wa afdaluha. Syurga Firdaus ni adalah tanah tinggi yang tinggi dalam syurga, yang paling tengah dan yang paling baik. Yang paling baik. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, apabila kamu minta dengan Allah akan syurga, mintalah syurga Firdaus. Kerana sesungguhnya dia adalah syurga yang paling tinggi dan paling tengah. Daripadanya terpancar sungai-sungai syurga. Ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman dan beramal salih. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala, dan mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Tidak ingin berpindah daripadanya. Kekallah mereka di dalamnya buat selama-lama. Itu balasan bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian ayat yang 109, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, kalau semua jenis lautan ini menjadi dakwat atau tinta. Lautan yang luas itu, ada 7 lautan dalam dunia ni. Yang satu-satu lautan tu, kalau lautan ni boleh sampai kedalaman dia tu 1 kilometer. Ada yang lebih, kalau jurang Mariana tu lagi lebih. Kalau kawasan dalam.
Dan jumlah lautan ni mengisi bumi ni berapa persen? 75% bumi ni adalah air, laut. Permukaan dia baru, bukan isi padu dia. 75% tu permukaan, surface, permukaan bumi, tempat tinggal, tanah dengan surface-nya air. 75% adalah laut, air. Kalau kira isi padu ke lautan, berapa banyak dia? Allahu Akbar. Wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala kata, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah, kalau lautan itu menjadi tinta dakwah. Untuk apa? Li kalimati rabbi, untuk menulis kalimah-kalimah Tuhan. Untuk menulis kalimah-kalimah Tuhan. La nafidal bahru, nescaya akan kering air laut. Apa maksud kalimah Tuhan? Kalau nak tulis tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla, tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla menetapkan semua ni, kita ni, kalau kita ni, dalam setiap individu ada satu buku, dia panggil Book of Life, buku kehidupan. Dan manusia akan membesar, hidup, bergerak dalam bentuk, dalam sesuatu yang telah ditetapkan dalam buku kehidupan dia. Warna mata dia nak warna macam mana, bentuk rupa dia macam mana, kulit dia sawo matang ke putih ke gelap ke macam mana, gigi dia susunannya macam mana, kesihatannya macam mana, jantung, buah pinggang, paru-paru semua. Setiap ni kita panggil DNA. DNA ni kalau nak ditulis, DNA saja kalau nak ditulis, beribu berjuta lembaran dia nak kena tulis untuk setiap manusia. Sejak daripada dia lahir sampailah dia mati, dia tidak akan lari daripada DNA dia, tumbesaran dia. Dia tahu dah ni mata nak jadi gini. Siapa yang tentukan? Allah. Yang tu baru satu makhluk, manusia. Pokok dengan pelbagai variasinya, kita ni kurang-kurang sama je orang tengok. Kalau mengandung beranak, dapat sama ada lelaki atau orang perempuan. Kalau pokok, spesies yang lain berbeza lagi, banyak lagi. Tanam pokok durian, keluar buah durian. Tanam pokok rambutan, keluar buah rambutan. Tanam pokok sawit, keluar buah sawit. Tanam pokok kurma, keluar pokok kurma, keluar buah kurma. Samarat, pelbagai bentuk hasil tanaman. Semua tu berlaku dengan ketentuan. Kalau tanya Mardi macam mana dia nak keluarkan satu klon, nak keluar punyalah dia punya, orang panggil R&D dia ni, banyak mana nak kena keluarkan dana untuk R&D satu produk. Kalimatu Rabbi, kalimah Allah ni terlalu luas, luar daripada skop pemikiran kita. Banyak lagi yang kita tak tahu. Di darat, di laut, di angkasa. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau semua ni kalimah-kalimah Tuhan nak ditulis, nak agungnya Allah Azza wa Jalla. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah lautan ini menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhan, lanafidal bahru, nescaya akan kering lautan itu.
qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habisnya ditulis kalimah Tuhan. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami datangkan bantuan tambahan sekali lagi lautan itu seumpamanya. Manakala ni 7 lautan kering, Allah penuhkan balik 7 lautan itu sebagai dakwah, tulis sekali lagi, tak habis lagi kalimah Tuhan. Yaqulu law kanat tilka al-buhuru midadan li kalimatillah wasyajaru kulluhu aqlamun lankasaratil aqlam wa faniya ma'ul bahr wa baqiyat kalimatullahi qa'imatun la yafniha syai'un li'anna ahadan la yastati'u an yuqaddira qadrahu wa la yuthni alayhi kama yanbaghi hatta yakunu huwa alladhi yuthni nafsahu inna rabbana kama yaqulu wa fawqa ma naqulu inna mithla na'imid dunya awwaluha wa akhiruha fi na'imil akhirah kahabbatin min khardalin fi khilalil ardi kulliha. Allah kata macam ni bermakna apa? Kalaulah lautan itu menjadi dakwat pada kalimah Allah dan pokok-pokok semuanya menjadi pena untuk menulis kalimah Allah. Ada pen, ada pensel, ada pena, ada dakwat. Dakwatnya lautan, penanya semua pokok-pokok yang di bumi ni ambil buat pen. Lankasaratil aqlam, nescaya patahlah pena-pena yang menulis. Keringlah air di lautan dan kekal kalimah Allah utuh, tidak dibinasa, tidak hilang, tidak menghilangkannya sesuatu. Kerana tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyamai, untuk menghitung kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada seorang pun yang mampu memuji Allah dengan sebenar-benar pujian, sehingga Allah sendiri yang memuji dirinya. Dan Allah ini sebagaimana yang dia katakan lebih agung dari apa yang kita katakan. Sesungguhnya perumpamaan hidup dunia dari awal sampai akhir bila dibandingkan dengan hari akhirat adalah seperti butir ataupun sebiji gandum. Sebiji gandum diletakkan di tengah-tengah bumi yang sangat luas. Kerdil je kita ni. Baru baca buku satu rasa hebat dah. Baru baca buku tulis buku ke satu ke, baca buku ke satu ke, baru dapat satu ilmu. Berasa okey dah. Duk kejar macam-macam ilmu hok pelik-pelik pula tu. Apa nak jadi makrifat kau dan sebagainya. Pakat nak jadi wali lah aku. Zaman lah ni pakat nak jadi wali. Lepas tu duk cari orang tu wali, orang ni wali. Kita kata baru ni bak ilmu laduni kan, pakat duduk semangat belaka laduni tak laduni. Nak jadi wali, Quran pun tak betul baca, nak jadi wali kan. Ajaib sungguh. Macam mana nak jadi wali kalau ilmu tentang syariat pun tak tahu, Quran pun tak erti nak baca, nak jadi wali kot mana? Ajaib. Tapi itulah, baru dapat ilmu sikit dia rasa dia hebat. Kita berlindung dengan Allah dari sombongnya kita apabila berhadapan dengan kalimah-kalimah Allah. Kalau Quran kata lagu tu, tunduk. Kalau Nabi kata lagu tu, tunduk. Ni sombong dengan Quran. Sombong. Kita siapa dia? Ada PhD sekalipun.
lebih tinggi 2 kali ganda PhD ke, ataupun peringkat apa paling tinggi, profesor ke atas lagi, siapa pun dia, kalau dikumpulkan seluruh cendekiawan dunia ni nak kaji tentang satu juzuk dari ilmu Allah, nescaya mereka tak akan mampu untuk ambil semua. Jadi Allah Azza wa Jalla letaklah dia pada kedudukannya yang tertinggi sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Kemudian dalam ayat yang terakhir, ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Nabi, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu. Manusia seperti kamu. Seperti di sini makna jadi sudut sifat manusiawi. Adapun dari sudut kerasulan, Nabi tak serupa kita lah. Kalau bab makan, kita makan, Nabi makan. Bab tidur, kita tidur, Nabi pun tidur. Bab kahwin, kita kahwin, Nabi pun kahwin. Bab mati, kita mati, Nabi pun mati. Maknanya orang biasa pun umat dia meninggal, Nabi pun meninggal. Ada kata apa tu, hujah kenapa boleh pergi istighasah di kubur tu sebab Nabi, sebab orang-orang soleh ni tak meninggal, dia hidup dalam kubur dia. Jadi dia boleh pergi sebut, Syekh fulan bin fulan, tolong doakan kepada Allah untuk kami ni dapat hajat kami. Kita kata kenapa? Sebab wali tak mati, dia hidup dalam kubur dia. Memang semua orang hidup di alam barzakh. Tapi kalau kamu iktikad bila nyawa dia tercabut dari tubuh dia, dia belum lagi mati, itu nayo. Itu nayo. Nabi ni sudut manusiawi, manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum. Kadang-kadang ada lupa, ada. Cuma sifat lupa Nabi tak serupa dengan lupa kita. Sifat Nabi tidur tak serupa dengan tidur kita. Cuma manusiawinya Nabi tetap ada. Dan dia tak akan jadi Tuhan, sebab dia manusia. Cuma bezanya kita dengan Nabi, Nabi kata, Allah Ta'ala sebut yuha ilayya, Nabi terima wahyu, kita tak terima wahyu. Apa yang diwahyukan kepada Nabi? Innama addama ilahukum ilahu wahid, bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju, maka barang siapa yang mengharapkan liqa'a rabbih, pertemuan dengan Tuhannya. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, dia mikirlah hidup dia, nanti aku mati, aku akan menghadap Tuhan. Tapi orang lain pun dia beriman gitu juga, tu pun masalah. Dia pun akan menghadap Tuhan dia. Kadang-kadang dia ada dewa tu, dewa ni, dewa tu, menghadap satu-satu Tuhan dia. Ada satu orang Korea, dia buat satu filem. Filem tu nama dia Along with God, bersama Tuhan. Ceritanya seorang lelaki mati. Jadi sebelum dia nak dihidupkan kembali ke dunia, cerita dia reincarnation. Mana dia percaya bahawa dia akan dihidupkan semula ke bumi. Cuma sebelum hidup semula ke bumi itu, nak hidup sebagai gapo, dia kena lalu dewa-dewa dia. Dewa pembunuh lah, dewa kebaikan lah, dewa kemalasan lah, macam-macam. Dewa-dewa nak kena adili dia ni. Jadi dia percaya ada pembalasan, cuma bila habis tu dia akan dihidup semula ke bumi. Jadi dia percaya nak jumpa Tuhan dia, cuma Tuhan dia Tuhan tak betul lah. Siapa yang pergi jumpa Tuhan dia sampai hari akhirat, akhir sekali
rupanya Tuhan dia salah. Tapi kalau nak jumpa Tuhan yang benar, Tuhan yang bukan scammer lah. Kadang-kadang scammer ni bukan hak dia angkat menjadi Tuhan tu. Ni padri-padri, pendeta-pendeta, mereka ni lah yang mengangkat sesuatu sebagai Tuhan. Scammer yang sebenarnya. Sampai hari akhirat, jumpa dia di depan Allah, pakak tak mengaku belaka, berlepas diri belaka. Jadi kalau seorang tu dia nak jumpa Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang palsu, Tuhan yang benar, pencipta dia yang sebenar, pencipta langit dan bumi yang sebenar, pemilik dunia akhirat yang sebenar, yang memang dialah menciptakan pokok, burung, air, matahari, bulan, bintang, semua yang ada ni adalah ciptaan dia. Kalau betul nak jumpa dengan Tuhan ni, kata Allah, falyamal amalan salihah, beramalah dengan amal yang salih, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan jangan mensyirikkan Allah dengan menyembah sesuatu pun selain Allah. Jangan menyembah sesuatu pun selain Allah. Kalau benar kamu nak kembali kepada pencipta kamu, selamat, dalam keadaan selamat. Ni. Dan ayat ni lah juga yang menjadi hujah bahawa amalan yang nak diterima, amalan yang diterima kena ada dua ciri. Ayat ni lah, ayat 110 ni. Mana dia dalil yang menyatakan bahawa ayat ni, atau mana sudut pandang yang menjadikan ayat ni sebagai ayat yang menjadi dalil kepada syarat diterima amalan. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka beramallah dengan amalan yang salih. Amalan soleh ni apa? Amalan kebaikan. Siapa yang tentukan dia baik ke tak baik? Iaitulah amalan baik yang ditentukan oleh Allah melalui Al-Quran dan juga hadis. Barulah dikira amalan baik. Kalau tanya orang non-Muslim, dia akan kata amalan dia baik. Sebab tu pada setengah daripada orang, kita ni tak payah bergaduh lah. Mereka ikut jalan mereka, lakum dinukum waliyadin. Kita pun kata lama dah kita kata begitu pun, lakum dinukum waliyadin. Kalau tidak, tak ada lah patung sebesar-besar ada di Batu Cave di Kelantan. Kat rumah saya je Sleeping Buddha tu besar kemain. Memang kita dah kata lakum dinukum waliyadin pun, tapi sebagai orang Islam ni, jangan sampai bermudah-mudah, jaga agama kita sendiri. Ni mari musim Santa Claus, pakai topi Santa Claus. Mari musim perayaan orang putih ke apa, dia panggil Halloween ke apa. Pakai topeng tu, pakai kostum tu. Dia pun pakai juga. Ikut je berlaku orang. Buat rupa setan juga. Mari orang Syiah jual batu. Tak juga batu. La ilaha illallah. Pertama, falyamal amalan salihah, beramal dengan amal salih, iaitulah amalan yang Allah kata dia amal salih. Kalau kata manusia, dia akan kata kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap orang ni dia akan bergembira dengan apa yang ada di sisi dia. Tanya orang ni, dia kata dia betul. Tanya orang Syiah kata dia betul. Tanya orang Arkam kata dia betul. Siapa salah, apa salahnya? Kamu yang tak betul tu, kamu kata tak betul, kamu tak tahu lagi hakikat sebenar dia. Macam-macam lah ayat dia yang bunyi grand lah. Tetapi maknanya apa? Setiap orang, Allah Ta'ala kata kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kumpulan mereka bangga dengan kumpulan dia. Jadi kita kena kembali kepada Allah. Baru tahu amal soleh sungguh. Saya suka ambil contoh lah. Kalau tidak kerana wahyu, kita ni memang umat Islam sedang diuji. Imej umat Islam di dunia lala ni teruk lah.
dari sudut image. Sebab orang kafir berusaha memburukkan Islamfobia, telah memburuk-burukkan image. Yang tu baru ni pemimpin 3 negara, Malaysia, Turki dengan siapa? Pakistan nak buat video TV Islamfobia. Lama dah. Dr. Zakir Naik dia buat Peace TV tu lama dah. Tapi nak fight dia orang, dahsyat dia punya propaganda. Image Islam memang jatuh. Tapi kita ada satu keyakinan kepada Allah dan Rasul. Kalau tengok kepada image berdasarkan laporan media, dia akan cerita bab buruk je tentang Islam. Hak baik dia tak cerita, sebab tu memang kerja dia. Jadi kalau berdasarkan persepsi manusia, nescaya amal soleh di sisi mereka bukanlah amal soleh di sisi Islam. Kalau tidak kerana wahyu yang menyatakan kepada kita siapa Nabi Musa, siapa Fir'aun, nescaya hari ni yang sokong Fir'aun lagi ramai daripada yang sokong Nabi Musa. Tapi kita ada wahyu. Nabi Musa dah lah gagap tuannya. Banding Fir'aun dahsyat. Fir'aun ada piramid tamadun yang sampai hari ni orang kaji. Nabi Musa ada apa? Tongkat je. Tu pun tak tahu mana dah tongkat dia. Tak tahu mana dah. Kalau tidak kerana wahyu bagi tahu cerita kita tentang Nabi Musa dan Fir'aun, yang betul adalah Nabi Musa, yang salah adalah Fir'aun. Kalau tak ada Quran, nescaya orang akan kata yang betul tu Fir'aun, yang salah tu Nabi Musa. Berdasarkan hujah manusia. Tapi falyamal amalan salihah, beramal dengan amal salih. Yang salih bukan pada kacamata manusia, tapi yang salih pada kacamata Allah Azza wa Jalla. Nak tahu mari mana? Kembali kepada Quran dan hadis lah. Yang tu amal salih. Syarat pertama nak terima amalan adalah kembali kepada amal yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, semua kata ni dia buat baik, hak tu kata baik, ni kata baik, baik belaka. Habis tu mana hak tak baik? Benar tu kita tengok tak sama. Falyamal amalan salihah, mesti kembali kepada Quran, mesti kembali kepada hadis. Barulah amal tu amal salih. Itu syarat pertama. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Mana di soal buat amal soleh tu, jangan syirik kepada Allah, jangan buat kepada selain Allah. Tidak patung berhala, tidak pokok-pokok, tidak kubur keramat, dan tidak juga perasaan riak, ujub dan sebagainya. Semua tu boleh merosakkan amalan. Itu wala yusyrik biibadati rabbih ahada, mereka jangan syirik kepada Allah. Bahasa yang kita boleh terjemahkan, syarat yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas dalam beramal. Dua ni syarat utama amalan diterima. Pertama, mengikut petunjuk Allah dan Rasul. Kita panggil al-ittiba'. Yang kedua, ikhlas. Mana hujah yang menetapkan dua syarat ni? Inilah dia ayat 110 dalam surah Al-Kahfi. Sebab tu orang kata berbuatlah ikut sunnah, ikutlah panduan, hak zikir melompat-lompat tu. Nak letak mana dengan ayat ni? Orang Syiah pukul kepala dia tu dengan pisau sampai berdarah, ada yang mati. Nak letak mana dengan ayat ni? Siapa nak berharap kembali kepada Allah, beramal amal soleh. Ya ke amal soleh pukul kepala dengan pisau sampai anak kecil pun katuk dengan pisau? Ambil pistol letak perut tembok. Ya ke amal soleh? Kalau kamu betul nak berharap kembali bertemu dengan Tuhan, beramal dengan amal soleh. Sama ada orang Islam yang beriman dah ataupun orang kafir, kalau dia anggap amalan dia tu amal soleh, dengan Tuhan mana yang dia nak minta pahala? Jadi kembali kepada asas bahawa kita ni semuanya akan kembali kepada Allah, tak terkecuali. Baik hari ni dia beriman kepada Allah ataupun dia menentang Allah, semuanya tidak terkecuali akan kembali kepada Allah. Tuhanlah, Allah Tuhan yang telah mencipta semua makhluk ni. Di saat itu dia akan diadili oleh Allah.
Siapa-siapa berharap layanan yang baik, beriman kepada Allah, beramal amal salih, jangan syirik kepada Allah dengan sesuatu pun. Itulah yang kita jadikan manhaj, pegangan dalam hidup kita, dan kita nak berjalan di atas ni sampailah kita mati. Mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam iman, dan alhamdulillah kita habis surah Al-Kahfi. Kita akan sambung pada surah, kita akan masuk surah baru, iaitu surah Al-Isra pada besok hari. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.